Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan Hasib bin Azman. Nombor metrik D193120009. Di sini saya ingin membentangkan beberapa permasalahan ketika solat. Permasalahan pertama iaitu permasalahan solat di atas kapal terbang. Baik, kita akan fokus pada 4 perkara, iaitu permasalahan adalah waktu solat. Permasalahan kedua ialah berwuduk, dan permasalahan ketiga adalah arah kiblat, dan yang keempat cara ketika solat. Kita masuk pada permasalahan yang pertama, iaitu waktu solat di atas kapal terbang. Cara untuk kita mengetahui masuknya waktu solat adalah melalui pengumuman yang dibuat oleh pramugara ataupun kru kapal terbang. Jika tiada pengumuman, kita boleh bertanyakan kepada mereka tentang waktu tempatan di kawasan yang sedang dilalui oleh kapal terbang. Saya juga mensyorkan agar kita mencari alternatif lain seperti menggunakan jam yang mempunyai masa tempatan, khususnya waktu solat seperti Al-Fajr dan lain-lain. Permasalahan yang kedua ketika solat di atas kapal terbang, iaitu cara berwuduk. Di antara perkara yang perlu kita raikan ketika menaiki kapal terbang adalah sifat kapal terbang itu sendiri serta mematuhi peraturan penggunaan air dalam kapal terbang, terutamanya dalam perjalanan jarak jauh. Antara cara yang diajarkan oleh pihak lembaga tabung haji iaitu dengan menggunakan spray dan menyapu keseluruhan muka ataupun dengan menggunakan air dengan sedikit, seperti membasuh anggota wuduk dengan sekali basuhan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi Izzat bin Amiruddin akan menyambung pembentangan daripada Muhammad Irfan. Permasalahan yang ketiga ialah arah kiblat. Memandangkan arah kiblat sukar ditentukan kerana pergerakan pesawat. Penumpang hendaklah menentukan arah kiblat dan yakin dengan arah tersebut. Dia hendaklah sekurang-kurangnya menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Sekiranya usaha telah dilakukan dan masih tidak menemui arah kiblat, sama ada ketika berada di dalam kenderaan seperti kapal terbang dan kereta api, maka dalam situasi ini perlu dianggarkan arah kiblat yang tepat. Seterusnya, permasalahan yang keempat, iaitu cara solat di dalam kapal terbang. Ia mempunyai persamaan dengan kaedah solat orang sakit dalam beberapa kaedah, dan berbeza pula dalam beberapa keadaan lain, iaitu terdapat 6 keadaan. Yang pertama, hendaklah berusaha selagi mampu bagi mencari tempat untuk bersolat dengan sempurna, iaitu ruang solat untuk berdiri, boleh rukuk dan boleh sujud. Yang kedua, jikalau tiada tempat untuk solat, maka tetaplah bersolat di tempat duduk sendiri, dan solatlah dengan sujudnya ditunduk lebih rendah daripada rukuk. Yang ketiga, jikalau terdapat 2 pilihan, satunya boleh menghadap ke arah kiblat, tetapi solatnya harus secara duduk. Kemudian yang keempat, jikalau sedang solat dan pesawat bergoyang sedikit, maka dibolehkan berpegang atau bersandar sebentar pada dinding atau kerusi bagi mengimbangkan diri. Yang kelima, jikalau pesawat banyak bergoyang sehingga membimbangkan,
maka dibolehkan solat duduk dengan rukuk secara membongkok dan sujudnya seperti biasa hingga ke lantai pesawat. Akhir sekali, yang keenam, jikalau goyangan pesawat adalah keterlaluan sehingga keluar tanda pasang tali pinggang keselamatan atau fasten seat belt, maka sebaiknya duduk dahulu dan bersolatlah kemudian apabila suasana kembali tenang. Akhir sekali, kesimpulan bagi permasalahan solat di dalam kapal terbang. Sebagai kesimpulan, kami menyatakan bahawa solat fardu mesti ditunaikan di mana-mana sahaja, walaupun di atas kapal terbang, mengikut kemampuan dan keadaan yang fleksibel. Namun begitu, sekiranya kapal terbang itu menyediakan ruang solat untuk solat berdiri seperti pesawat Saudi Airlines ataupun kru penerbangan membenarkan untuk solat berdiri pada mana-mana ruang yang bersesuaian, maka cubalah sedaya upaya untuk solat secara berdiri dan sempurna. Wallahu a'lam. Seterusnya kawan saya akan menyambung bagi slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Asmadi, nombor matrik di 19312053. Hari ini saya ingin menerangkan berkenaan masbuknya seorang makmum. Apa maksud masbuk? Masbuk ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram. Ketika makmum mula mengikuti imam, sekurang-kurangnya imam sudah pun membaca Al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk. Sekiranya semasa makmum masuk untuk solat jemaah, imam hampir rukuk atau sedang dalam keadaan rukuk, makmum tadi sempat menampakkan rakaat tersebut, sekiranya makmum terus takbir memulakan solat dengan berniat mengikut imam. Setelah berdiri sebentar, iaitu sekadar bacaan subhanallah, teruskan rukuk untuk mendapatkan imam. Sekiranya sempat berdiri seketika bersama imam, makmum perlu terus membaca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan terus mengikut imam rukuk apabila imam rukuk, kecuali apabila makmum membaca bacaan-bacaan sunat seperti doa iftitah dan ta'awuz, atau diam saja serta sebelum sempat dia membaca Al-Fatihah imam sudah rukuk, maka makmum harus segera membaca Al-Fatihah sekadar lama masa makmum membaca bacaan sunat atau diam tadi dan terus mengikut imam rukuk. Seterusnya, perkara yang perlu dilakukan oleh makmum masbuk. Makmum yang masbuk sunat membaca bacaan sunat seperti doa iftitah dan ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Tetapi apabila makmum merasakan tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam rukuk, maka makmum perlu terus membaca Al-Fatihah tanpa didahului oleh bacaan yang sunat. Bahkan jika pada waktu itu makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sedangkan imam telah rukuk, maka makmum perlu mengikut imam walaupun tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Sebaliknya, apabila makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk kerana leka membaca yang sunat, maka makmum perlu meneruskan bacaan Al-Fatihah sekira-kira sama panjangnya dengan bacaan sunat yang telah dibacanya. Sekiranya makmum sempat rukuk serta tamak-ninah bersama imam ketika imam masih rukuk, maka makmum mendapat rakaat itu. Sebaliknya, apabila imam sudah bangun dan hendak turun sujud dan makmum masih lagi meneruskan bacaannya, makmum perlu berniat berpisah dari imam, iaitu mufaraqah atau solatnya terbatal. Yang terakhir iaitu kesimpulan daripada masbuk. Selagi sempat rukuk bersama imam walaupun seketika, makmum dikira mendapat rakaat tersebut.
Sebaliknya, apabila makmum masuk berjemaah ketika imam sudah melepasi rukuk, maka rakaat tadi tidak dikira. Makmum mesti menambah rakaat yang terkurang itu selepas imam memberi salam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Jalaluddin. Nombor matrik D193122257. Saya akan menyambung perbincangan daripada sahabat saya tadi, iaitu tentang makmum muafiq. Baik, makmum muafiq ialah makmum yang mempunyai cukup masa bersama imam untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Jika makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam rukuk, maka makmum perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum rukuk. Sekiranya makmum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sebelum imam melakukan sujud kedua, maka makmum perlu segera rukuk dan seterusnya sehingga sempat bersama imam semula. Makmum dikira mendapat rakaat tersebut bersama imam. Sebaliknya, apabila makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sedangkan imam sudah duduk antara dua sujud, maka makmum perlu terus rukuk dan sebagainya untuk sempat bersama imam. Makmum masih mendapat pahala berjemaah, tetapi rakaat itu tidak dikira. Oleh sebab itu, makmum mesti menambah rakaat yang kurang. Sekiranya makmum hendak meneruskan bacaan Al-Fatihah, maka makmum perlu berniat mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam dan meneruskan solat bersendirian. Dalam hal ini makmum tidak lagi mendapat pahala jemaah. Baik, untuk lebih kita faham lagi tentang definisi makmum muafiq ini adalah makmum yang cukup masanya bersama imam untuk membaca Al-Fatihahnya. Apa maksudnya kat sini adalah untuk memudahkan lagi, makmum muafiq ini adalah makmum yang masuk ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Jadi bila imam sedang membaca Al-Fatihah, si makmum ni masuk, dan itu adalah dikira makmum muafiq. Sebab apa? Sebab kadar masa yang dia masuk tu, tak imam baca Al-Fatihah, si makmum ni boleh habiskan Al-Fatihahnya. Itu kadar dia. Jadi dia dikira sebagai makmum muafiq. Jadi makmum muafiq ni, dia diwajibkan untuk menghabiskan Al-Fatihahnya. Jika imam dah rukuk tapi si makmum muafiq ni dia tak habis lagi baca Al-Fatihah, maka dia kena habiskan dulu Fatihahnya, barulah dia rukuk. Tetapi dengan syarat, dia tidak boleh melepasi dua rukun panjang. Dua rukun panjang ni apa pula? Dua rukun panjang ni adalah rukuk dan sujud. Jadi si makmum muafiq ni, dia boleh teruskan bacaan Al-Fatihahnya sehingga imam duduk antara dua sujud. Jika imam dah duduk antara dua sujud pun dia belum habiskan lagi Al-Fatihahnya, maka pada waktu tu dia boleh terus rukuk. Bila dah rukuk, dia akan terus ikut apa imam buat lah, sujud dan sebagainya. Dan pada masa tu dia akan dapat pahala jemaah. Tapi pada rakaat itu dia tak dikira. Kerana apa? Kerana rakaat itu dikira sebagai rakaat yang lalai. Andai katalah dia nak habiskan juga Al-Fatihahnya, boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena niat mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam. Baik, seterusnya perkara yang perlu dilakukan oleh makmum muafiq. Makmum muafiq atau yang dapat mengikut imam semasa berdiri, sama ada ketika baru masuk mengikut jemaah atau sedang dalam rakaat dan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah, maka wajib menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum mengikut imam rukuk. Apabila makmum sepatutnya sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah tetapi dia sibuk membaca bacaan-bacaan sunat yang lain atau mengulangi bacaan Al-Fatihah kerana ragu-ragu dengan bacaannya sebelum itu, atau imam membaca dengan cepat sehingga dia tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah ketika imam rukuk, maka makmum muafiq dalam kes ini diberi tempoh, iaitu belum berlalu 3 rukun panjang untuk dia menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Dalam kes ni diberi kelonggaran bahawa belum berlalu 3 rukun panjang, iaitu sebelum imam naik untuk rakaat kedua lah. Sebelum imam naik rakaat kedua tu dia dah kena rukuk. Berbeza dengan yang tadi, yang mula-mula tadi diberi 2 rukun panjang sahaja. Sebab apa? Sebab pada mula-mula tadi tu dia tak ada masalah apa-apa, cuma dia sahaja yang lambat baca.
Kesimpulannya adalah makmum masbuk dan makmum muafiq ni dua benda yang berbeza untuk menentukan status kita sebagai muafiq ataupun masbuk. Pada zaman sekarang ni ramai orang ambil ringan tentang masbuk atau muafiq. Kadang-kadang kita tak tahu ke ni makmum masbuk atau makmum muafiq. Jadi apa yang saya dan kawan saya bentangkan tentang makmum masbuk dan muafiq ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dan kepada siapa yang mendengar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Aiman bin Airi, Nometrik di 19312246. Okey, untuk perbincangan yang seterusnya ialah berkaitan dengan solat kurang rukun. Okey, apakah itu solat kurang rukun? Solat kurang rukun ni ialah seorang yang telah bagi salam dari solatnya, kemudian dia baru teringat yang dia telah meninggalkan satu rukun, maka hendaklah ia masuk semula di dalam solat dengan syarat belum terlampau lama ataupun panjang jarak masa antara beri salam dan teringatnya itu, atau belum lagi dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, contohnya dia makan ke minum ataupun dia terpegang najis. Okey, untuk contoh-contoh solat kurang rukun ni, kita bagi dua situasi. Okey, situasi yang pertama, katakan seorang ni dia telah meninggalkan membaca Fatihah pada rakaat terakhir, maka dia teringat selepas membagi salam. Lepas tu dia dah teringat tu, dia kena bangun. Lepas tu dia kena bangun terus lah. Dia kena bangun, lepas tu dia baca Fatihah sebab tadi dia terlupa baca. Kemudian dia kena rukuk semula. Lepas tu dia lakukan lah semua rukun-rukun solat sehingga bagi salam. Okey, sebelum dia bagi salam tu, dia disunatkan sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Okey, untuk situasi yang kedua pula, selepas dia beri salam, seseorang ni baru teringat yang dia hanya dia baru buat 3 rakaat saja dalam solat zuhur, maka hendaklah dia berdiri dan baca Al-Fatihah, kemudian dia rukuk, iktidal, lepas tu dia kena turun sujud, lepas tu duduk tayahi, dia kena baca tayahi, serta dia kena sujud sahwi sebelum bagi salam. Maka jadilah rakaat yang baru ditambah ini sebagai rakaat yang kurang dari sembahyang zuhur tersebut. Okey, untuk perbincangan yang seterusnya akan dibentangkan oleh pembentang yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syam bin Nasruddin, Nometrik di 19312283. Pandangan ulama untuk bab solat kurang rukun, di dalam kitab Ar-Radah, Imam Nawawi berkata, maka jika teringat seorang itu selepas beri salam bahawa dia telah meninggalkan satu rukun, maka sambunglah apa yang dia tinggal itu selama belum lagi lama perceraian dan tidak menyentuh ia akan najis. Para fuqaha berselisih pendapat pada kadar lama manakah yang dikatakan panjang perceraian dari masa beri salam kepada masa teringat itu. Menurut pandangan yang paling kuat ialah jika jarak antara memberi salam dengan masa teringat itu sekurang-kurangnya sempat serakaat sembahyang yang ringkas, maka itu sudah dikira panjang, dan jika kurang dari itu dikira tidak panjang perceraian. Dan kesimpulan daripada bab ini ialah dengan penjelasan mengenai isu-isu kurang rukun di dalam solat dan cara menyelesaikannya, mudah-mudahan akan menambahkan maklumat kita tentang sembahyang, dan seterusnya sembahyang kita akan dilakukan dengan lebih sempurna. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.